Baik, untuk petang ini juga kita ingin bercakap tentang kejayaan kontingen negara yang boleh kita banggakan di Sukan C31 di Hanoi, Vietnam yang sekarang ini sudah pun berlangsung. Ya benar, malam ini merupakan upacara pembukaan rasmi bagi Sukan C yang mana ia akan diadakan di Stadium Nasional Maidin yang berkapasiti 40,000 orang. Ya, meskipun sebenarnya ada juga perlawanan yang telah berlangsung awal seperti perlawanan bola sepak iaitu pada Sabtu lepas dan diikuti dengan pencapaian atlet terjun wanita kebangsaan Nur Dabita Sabri yang merangkul pingat emas pertama negara selepas mengungguli saingan final acara 1 meter papan anjal individu yang mana ia dianggap sebagai satu motivasi kepada barisan atlet kita dan setakat hari ini saja Malaysia sudah pun meraih keseluruhan 9 pingat emas, 2 perak serta 6 gangsa dan prestasi yang cukup membanggakan. Dan sempena dengan upacara pembukaan malam ini, saya ingin bersama dengan wartawan Astro Arena iaitu Karl Nunis bagi membawakan perkembangan atau suasana di Bandar Hanoi ketika ini. Karl, selepas Tamasya Sukan C ini ditangguhkan pada tahun lepas, bagaimana agaknya kita boleh jangkakan kemeriahan opening seremoni malam ini pula, Karl? Okey, baik. Terima kasih rakan tugas di studio. Opening ceremony malam ini menjanjikan satu persembahan climax daripada tuan rumah selepas sekian lama tidak menjadi venue kepada Tamasya Dwi tahunan ini. Apa yang boleh dijanjikan daripada organizer pada malam ini, gimmick untuk menyalakan obor sudah pasti menjadi tumpuan utama pada setiap kali upacara pembukaan dilakukan. Pada ketika stadium yang berkapasiti hampir 40,000, Stadium Maidin malam ini akan jadi tumpuan seluruh Asia Tenggara. Bagaimana tuan rumah Vietnam mempersiapkan segala perjalanan untuk pembukaan pada malam ini dengan tumpuan khusus diberikan kepada cara untuk menyalakan obor pada malam ini apabila obor terletak di luar stadium yang di Maidin pada malam ini. Sudah pasti gimmick itu hanya kita dapat ketahui pada malam ini pada ketika seluruh tumpuan diberikan kepada Vietnam dan setakat keberadaan kami di Bandar Hanoi ini selepas menjalani orang cakap pemantauan sesi latihan pada ketika ini seperti gimnastik, fasiliti, SOP semuanya berjalan dengan baik dan tidak sabar untuk memulakan Tamasya edisi ke-31 ini. Dan juga Karl telah ikut perkembangan atlet Sukan C ini sejak hari pertama lagi dan sekarang ini sudah 9 pingat emas kita dah bawa pulang. Apa lagi acara yang Karl lihat dalam tangan dah pingat emas tu? Ataupun mungkin acara yang mungkin diharapkan berpeluang untuk menyumbang beberapa lagi pingat emas selepas ini, Karl? Okey, kalau kita berbicara mengenai pingat emas yang dalam tangan, skala dalam firasat saya sudah pasti dalam gelanggang silat Jofri Al-Jamari. Namun kita tahu kan apabila sukan subjektif ini menyukarkan keadaan untuk yang lebih cenderung memihak kepada tuan rumah. Atas sepatu itu saya beralih kepada dalam bidang olahraga pula. Olahraga Naurai Singh hadir dengan reputasi gerun, sudah pasti akan meneruskan legasi skuad negara untuk mempertahankan pingat emas yang dimenanginya selama ini. Naurai Singh sudah pasti menjadi tumpang khusus dalam olahraga untuk terus membutirkan pingat emas. Pada ketika bina badan kita ada Mai Mahen juara dunia dan juga tumpah khusus diberikan kepada Faiz Arifin dalam kategori yang berbeza atletik fizik dan sudah pasti itu sudah menyalakan semangat untuk terus mengejar kutipan 36 pingat emas. Lagi 27 baki sekurang-kurangnya harus dicapai untuk seperti yang diletakkan oleh Syahdi Mission. Sasaran rasmi kepada kontingen negara selain daripada sukan-sukan lain olahraga acara ribbon biru sudah pasti menjadi tumpuan untuk sekurang-kurangnya menjadikan highlights of the SEA Games pada kali ini. Itu sasaran pingat emas kita. Jadi Tamasya di tahunan ini dijadualkan berlangsung sehingga 23 Mei ini dan setakat pemerhatian Karl sendiri bagaimana agaknya dengan kelancaran ataupun ialah flow dia dan juga SOP yang ditetapkan. Tidak kiralah mungkin bagi pihak media sendiri ke ataupun para atlet kita, bagaimana agaknya SOP, pelaksanaan SOP di sana itu sendiri? Okey, seperti tinjauan di venue Courage, venue gimnastik dan juga di venue gelanggang silat misalnya, kami pengamal media disajikan dengan fasiliti yang orang cakap berkelas antarabangsa, mempunyai media center yang terbaik dan juga wifi jaringan internet yang berkelajuan agak tinggi untuk kami terus membuat kerja di satu venue ke satu venue. Pada ketika kehadiran penonton di Vietnam ini lebih cenderung kepada sukan-sukan yang mereka mendominasi seperti
Courage misalnya, pingat emas dan juga pihak Ganser, kedudukan 1-2 dikerumuni oleh peminat-peminat fan atlet tempatan. Namun masih lagi boleh organizer boleh menjalankan tugas mereka dengan penjarakan sosial dan sebagainya. Itu sudah cukup orang cakap menyajikan satu standing agak tinggi pada Vietnam yang sudah lama tidak menjadi venue pada Sukan C, sekaligus menjanjikan kelancaran tamasya yang secara rasmi akan membuka tirainya pada malam ini. Adakah pergerakan para atlet ataupun para media sendiri di sana adakah sama seperti ketat seperti sewaktu Olimpik sebelum ini yang mana mungkin pergerakan mereka dikawal dan hanya tempat-tempat tertentu saja boleh mereka akses? Adakah itu juga berlaku di Hanoi, Vietnam ketika ini, Karl? Tidak sama sekali. Pada tamasya kali ini mereka loose sikit, tidaklah sebegitu seketat tamasya-tamasya yang terdahulu. Mereka lebih cenderung terbuka menerima peminat-peminat daripada negara Asia Tenggara yang lain. Begitu juga dengan pengamal media yang diberikan keutamaan dari segi membuat liputan dengan jaringan internet yang tersendiri, dengan tempat kawasan yang diberikan hampir setiap venue kami diletakkan dia di dalam kawasan yang begitu baik untuk sama ada juru foto ataupun juru kamera melakukan kerja-kerja mereka dengan angle yang terbaik. Itu yang dijanjikan daripada organizer di sini, dan sehingga 4 atau 5 venue kami sudah pun melewati kontingen negara beraksi dalam acara sebenar ataupun latihan. Pada ketika ini kami cukup berpuas hati dengan tuan rumah Vietnam. Dan juga tadi kita juga dimaklumkan bahawa Malaysia telah terpilih untuk menjadi tuan rumah bagi Sukan C 2027. Dan itu lebih kurang 5 tahun dari sekarang. Dan jadi melihat kepada prestasi para atlet kita yang turun ke gelanggang pada tamasya kali ini, bagaimana Karl melihat potensi mereka untuk mengekalkan rekod baik mereka untuk sampai ke tamasya sebagai tuan rumah kita nanti? Genap 10 tahun selepas kali terakhir kita menganjurkan Sukan C, 5 tahun daripada sekarang, kita akan sekali lagi dipilih menjadi tuan rumah kepada tamasya 2 tahun ini. Dan atas patut itu, kita ambil contoh seperti Sukan Terjun. Sukan Terjun membariskan penjun-penjun senior dan juga muda yang meningkat naik untuk dipertaruhkan menjadikan platform pendedahan buat mereka. Untuk Sukan Terjun, kita tidak ada masalah untuk terus mengekalkan dominasi di peringkat Asia Tenggara ini selepas mereka terus mencipta nama di petak tertinggi seperti Olimpik dan juga Sukan Commonwealth. Bagi sukan olahraga, ribbon biru sudah pasti akan mendapatkan kerisauan terbit selepas acara olahraga ini seringkali menjelmakan muka baru, sama ada 5 tahun daripada sekarang mampu untuk terus nama-nama baru akan daripada sekolah SSTMI boleh menjelmakan bakat-bakat baru, hanya masa yang akan menentukan. Sementara bagi sukan-sukan lain seperti binda badan ataupun silat, sudah pasti tumpuan khusus diberikan kepada sukan-sukan ini selepas saban tahun, saban hari, saban bulan mereka mempamerkan orang cakap barisan bintang demi bintang untuk terus menjadi lubuk emas kontingen negara. Dan saya pasti perkara ini tidak akan banyak berubah 5 tahun daripada sekarang. Karl sudah berkampung di Hanoi bagi membawakan liputan sejak beberapa hari yang lepas lagi dah. Bagaimana dengan sokongan yang diberikan oleh rakyat Malaysia kita ini? Dengan sudah dibenarkan, sekarang ini sudah dibenarkan rentas negara dan sebagainya, ramai tak agak-agak penyokong skuad tanah air kita di sana, dan mungkin berdasarkan juga dengan pemerhatian Karl sendiri di media sosial pula, bagaimana? Kita tahu perpaduan rakyat kita dalam sukan ini bukan biasa-biasa, jadi pada pendapat Karl, macam mana dengan sistem sokongan itu sendiri, Karl? Okey, saya difahamkan sebilangan besar penyokong sukan kontingen negara yang hadir di bumi Hanoi ini lebih tertumpu kepada saingan bola sepak, yang di mana saya kira dalam 2 hingga 3 jam perjalanan daripada bandar Hanoi ini yang menjadi tuan rumah kepada hampir 10 ataupun 11 venue sukan di sini yang mempunyai kawasan yang lebih kurang 10 minit antara satu sama lain. Namun saya sempat orang cakap bertemu dengan peminat-peminat daripada seluruh pelosok negara seperti Kelantan, Sabah, Sarawak. Mereka hadir dengan reputasi untuk memperlihatkan sendiri sejarah yang tercipta, seperti di gelanggang silat. Agak terperanjat melihatkan peminat tempatan menjadi saksi kepada
gandingan putra kita Taqiyuddin dan juga Sazan Yuga mempertahankan pingat emas di Filipina pada edisi 2019, dan saya jangkakan mereka akan hadir di Hanoi selepas berakhirnya peringkat kumpulan bola sepak, di mana saingan separuh akhir akan menjadi venue-nya di upacara pembukaan pada malam ini pada semasa ke semasa, dan itu sudah pasti untuk mereka akan hadir daripada 3 atau 4 jam daripada perjalanan, menjadikan Hanoi ini sebahagian besarnya daripada kontingen negara yang berwarna kuning kan. Saya pasti mereka akan hadir secara berskala berperingkat dari semasa ke semasa. Namun daripada pemerhatian saya pada ketika ini, peminat lebih cenderung kepada acara bola sepak di mana jauh 3 jam daripada sini. Baik, dan terakhir sekali Kal, saya ingin bertanyakan juga, mungkin hari ini ialah para atlet kita mungkin direhatkan untuk sehari bagi ialah upacara opening ceremony kerana mereka mungkin perlu berehat, dan itulah yang perlu disambut untuk hari ini kerana ada pembukaan tirai. Jadi untuk esok ataupun hari-hari seterusnya, apa agaknya next game yang boleh kita sebagai rakyat Malaysia boleh beri sokongan? Apa agaknya game-game next selepas ini ataupun esok ataupun lusa? Apa agaknya game yang boleh kita tonton dan beri sokongan sepenuhnya kepada mereka? Okey, suka diingatkan Bina Badan akan membuka gelanggangnya pada 2 atau 3 hari lagi selepas sesi weigh-in bersama dengan Mike Mahin dan juga Faiz Arifin sebentar tadi. Isukan kepada BBNU ya, yang lebih ramai yang membawa kontingen terbesar pada tamasya kali ini dengan 57 individu yang terdiri daripada pemain, pengurus dan juga analisa mereka tersendiri, dengan dijangka satu pingat emas berjaya untuk dituai pada sesi isukan menerusi PUBG Mobile. Itu yang seperti yang diharapkan. Sementara saingan-saingan futsal akan meneruskan kempen mereka selepas mereka dibalas teruk 6-2 oleh Thailand. Dan saya difahamkan sebentar tadi baru saja ketibaan skuad olahraga. Skuad olahraga akan membuka tirainya dalam 2 atau 3 hari pada hari ini. Sudah pasti kutipan pingat emas akan dijangka bertambah dari semasa ke semasa. Kal Nunis, wartawan Extraordinary, itu dia perkongsian daripada Hanoi, Vietnam yang berkongsikan Sukan SEA ke-31 apa yang boleh kita rangkumkan. Mungkin sebelum pembukaan tirai ini lagi banyak sebenarnya pencapaian yang kita dah capai, atlet-atlet kita, dan selamat bertugas kepada Kal dan juga wartawan Extraordinary, dan juga semoga maju jaya kepada para atlet yang diturunkan ke Hanoi, Vietnam untuk sesi tamasya Sukan SEA kali ini. Saya kira itu saja untuk cerita petang ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.